tiba, hari kita semakin cerah. Mari bersedia langkah seterusnya, tanpa perlu mengalah. Cerita sini sana, itu hanyalah drama. Tepuk dada tanya selera, baru tahu artinya. Teguh kita menang bersama, untukku, untukmu. Mari kita bersatu. Jangan berbedaya dengan kata mereka. Fakta ataupun fakta, kita lah yang tentukannya. Bukalah mata, lihatlah dunia, kita semua perlukannya. Lindungi diri, lindungi semua, kita menang bersama. Apapun rintangannya, kita hadapi bersama. Ini untuk negara kita, negara yang tercinta, istimewa untuk kita semua. Untukku, untukmu, mari kita bersatu. Jangan berbedaya dengan kata mereka. Fakta ataupun fakta, kita lah yang tentukannya. Jangan berbedaya dengan kata mereka. Fakta ataupun fakta, kita lah yang tentukannya. Jangan berbedaya dengan kata mereka. Fakta ataupun fakta, kita lah yang tentukannya. Jangan berbedaya dengan kata mereka. Fakta ataupun fakta, kita lah yang tentukannya. Sorry. Okay, thank you. Okay, ulang lagi sekali. Okay, salam hormat, salam sejahtera kepada semua penonton SSM siri ke-14 pada hari ini. Bagi yang baru menonton SSM kita, iaitu program yang dianjurkan oleh Majlis Akad Kebangsaan ini secara atas talian, terima kasih diucapkan. Jangan lupa share posting ini, agar lebih ramai lagi yang menonton. Ya, Encik Fidri Ali cakap dengan diri sendiri ya, ada masalah teknikal tadi. Jangan lupa share posting ini agar lebih ramai lagi yang menonton. Dan hari ini Majlis Akad Kebangsaan dengan kerjasama Kementerian Komunikasi Multimedia Malaysia bagi program Singa Sembang Mak untuk siri ke-14 hari ini dengan kerjasama KKMM akan ditampilkan macam mana banyak sangat bunyi barisan dia tu, panel dan moderator yang hebat, ahli akrab KKMM akan menyampaikan tajuk yang berkaitan dengan apa orang cakap, kemerdekaan yang kian mendekat. Berapa hari lagi kita nak merdeka ni? Hari Merdeka yang hari kemerdekaan Malaysia ke-64. Okey, ulang suara. Hai, bagi yang baru menonton boleh say hi dan greet.
hi and greet us dekat ruangan komen. We will read it and notify you guys are here with us. Jangan lupa posting ini, jangan lupa share posting ini agar lebih ramai lagi yang menonton. Okay. Bentar, saya macam nak share satu lagu lagi untuk tuan-tuan dan puan-puan. Tak ya. Okay. Stand by. Tiap hari penuh Sorry tadi ada masalah teknikal. Ada masalah teknikal. Okey, tak apa. Kita mainkan satu lagi lagu Merdeka. Lagu Merdeka sebelum kita memanggil panel dan moderator kita ke dalam konti pada hari ini. Okay. Rolling. Stand by. Tiap hari penuh cabaran, menghadapi ketidaktentuan. Lindung diri, lindung semua. Norma baru reality, kita semua akan menghadapi. Lindung diri, lindung semua. Lindung diri, lindung semua. Perjuangan demi negara, capai kejayaan bersama. Lindung diri, lindung semua. Marilah kita bersama, vaksinasi akan menyelamatkan kita. Ayo semua sekeluarga, kawan-kawan dan jiran, tetangga. Usaha imunisasi, kita semua akan menghargai. Lindung diri, lindung semua. Lindung diri, lindung
semuaan, menghadapi sebarang cabaran, membangun dengan penuh keyakinan. Yeah! Apabila kita berjaya, semua selamat dan ceria. Lindung diri, lindung semua, lindung diri, lindung semua, lindung diri, lindung semua, lindung diri, lindung semua. Hai, kembali kita bersiaran. So, kita boleh jemput tuan moderator kita dah ada dalam konti sekarang ni. Hai, Encik Irwan. Hai, Assalamualaikum. Salam Encik Irwan merupakan ahli akrab daripada, saya difahamkan daripada RTM ya? Ya, betul. Terima kasih Encik Irwan kerana sudi menjadi moderator kita pada hari ini dalam program Singgah Sembang Mak siri ke-14. Encik Irwan hari ini bekerja daripada rumah ke ataupun masuk office ni? Ya, Cik Rozilia. Sekarang ni saya berada di rumah. Bekerja Dari dari rumah, kerja daripada rumah. Okey, apa-apa pun tahniah kepada Kementerian Komunikasi Multimedia Malaysia. Menerima menteri, dah ada menteri pada hari ini secara official. Alhamdulillah. Kita pun berharap semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Okey, Cik Irwan, hari ni tajuk dia menarik lah sebab hari ni orang cakap kita tinggal beberapa hari lagi untuk menyambut kemerdekaan ya. Ya, betul. So Betul. tajuk dia memang very related to this, apa orang cakap, kita kemerdekaan kita tahun ni berbeza sebab kita tahun ni tak boleh nak pergi mana pun, tak boleh macam sebelum ni dengan norma baru macam mana kita nak sambut merdeka, and macam mana persepsi kemerdekaan dalam keadaan pandemik tu. Mungkin nanti tuan moderator akan share kepada kita semua daripada macam mana persepsi kemerdekaan dalam keadaan kita pandemik sekarang ni. Okey Encik Irwan, saya menyerahkan majlis perkongsian ilmu Singgah Sembang Mak SSM siri ke-14 kepada Encik Irwan. Dipersilakan Encik Irwan. Terima kasih sekali lagi Cik Rozilia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu kita dalam Singgah Sembang Majlis Akrab Kebangsaan siri ke-14 tahun 2021. Saya Irwan Nizam bin Ramli dari Jabatan Penyiaran Malaysia RTM mengalung-alungkan tuan-tuan, puan-puan, saudara dan saudari sekalian untuk bersama-sama dengan saya bersiaran secara langsung dalam talian bagi membicarakan tajuk singgah sembang kita pada kali ini, iaitu menghayati kemerdekaan dan peranan masyarakat ke arah pemerkasaan patriotisme. Saudara dan saudari pasti sedia maklum bahawa patriotisme ini boleh dikaitkan dengan perasaan kasih sayang dan hormat serta cintakan tanah air kita Malaysia. Ia adalah satu perasaan semula jadi yang mendorong seseorang bekerja keras demi pembangunan negara, melindungi warisan dan budaya serta negara dari dimusnahkan oleh anasir luar. Baiklah, bersama dengan saya pada hari ini adalah seorang ahli panel yang diundang khas, juga seorang sahabat saya bagi bercakap berkaitan tajuk singgah sembang kali ini dalam tempoh masa lebih kurang 1 jam. Jadi tanpa membuang masa, saya memperkenalkan Tuan Haji Sabaruddin bin Yub Hamzah atau lebih mesra dikenali sebagai Pak Din. Apa khabar Pak Din? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Pak Din macam mana? Sihat Melaka. Alhamdulillah sihat. Rasanya Pak Din dah lama kita ni tak bersemuka lah.
Kalau Betul, ikut betul. kali Faham. terakhir ni kita berjumpa dalam talian semasa mesyuarat akrab kementerian yang lepas. Betul. Itulah norma baru yang perlu kita patuhi bagi pastikan kita dapat mengawal COVID ini daripada terus merebak. Kita Betul tu Pak Din. Betul tu Pak Din. Jadi sekarang ni kita pun dalam norma baru. Jadi apabila kita mengadakan mesyuarat pun kita orang kata apa, atas talian tidak dibenarkan untuk bersemuka lah. Jadi perlu mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Jadi Pak Din merupakan ahli jawatankuasa tertinggi akrab Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan sekarang menjawat jawatan pengarah di Jabatan Penerangan Negeri Pahang. Sekali lagi Pak Din, saya nak ucapkan tahniah lah sekali lagi dilantik sebagai ahli jawatankuasa tertinggi kementerian. Terima kasih Wan. Jadi sukacitanya saya nak bercerita sikit lah biodata pengalaman Pak Din serta latar belakang kelulusan ekonomi Pak Din lah. Jadi berdasarkan pengalaman Pak Din pernah bertugas sebagai pembantu penerangan di Pejabat Penerangan Daerah Temerloh mulai tahun 1990 sebagai pegawai perhubungan awam Kementerian Penerangan pada tahun 2002, penolong setiausaha di Pusat Pengurusan Maklumat Strategik Kementerian Penerangan, pegawai penerangan daerah Seremban pada tahun 2005, penolong pengarah gerak saraf Negeri Sembilan pada tahun 2010 dan Pak Din telah menjawat jawatan pengarah penerangan bermula di Negeri Sembilan, kemudian ke Negeri Johor dan akhir sekali sekarang berada di Negeri Pahang. Ya, Macam betul. mana tu Pak Din ni selalu ni bertukar tempat lah, sekarang ni dah berada di Pahang pula. Begitulah lumrahnya Wan, apabila kita dalam kerjaya kita, apabila kita menjaga usia, kenaikan pangkat dan sebagainya, kita akan bertukar. Sentiasa akan berhijrah sebenarnya. Itulah sebenarnya norma hidup kita kena berubah dari satu tempat ke tempat bagi memperkasakan mantap kita sebagai seorang pimpinan lah, insyaAllah. Alhamdulillah. Dari segi kelulusan akademik, Pak Din mempunyai sijil komunikasi masa USM, ijazah sarjana muda dengan kemudian komunikasi UKM dan master komunikasi korporat UPM. Wah, hebat Pak Din. Alhamdulillah. Masih Alhamdulillah. belajar lagi. Kita mencari ilmu jangan berhenti Wan. Cari Betul ilmu tu, Pak Din. sampai ke akhir hayat kita, insyaAllah. Saya setuju tu Pak Din. Selagi ni kita masih muda, tak kisahlah muda ke tua, kalau ada keinginan untuk sambung belajar tu insyaAllah Betul. kita Sebab perlu ilmu sambung ni belajar. Wan, lagi kita cari lagi banyak kita tak tahu sebenarnya. Betul tu Pak Din. Betul. Jadi baiklah Pak Din. Saya ingat saya teruskan saja kepada tajuk perbincangan kita pada hari ini, iaitu menghayati kemerdekaan dan peranan masyarakat ke arah pemerkasaan patriotisme. Jadi Pak Din, saya ada soalan. Ya. Jadi pada pandangan Pak Din, apakah erti kemerdekaan? Kalau ikutnya Pak Din kan, kita tinggal 4 hari sahaja lagi Ya, bakal betul. meraihkan Hari Kebangsaan yang ke-64. Kalau secara umum je lah kan, kalau tentang Hari Kebangsaan ni kan, jawapan yang kita pasti dengar sudah pastilah merdeka ataupun kemerdekaan. Kalau sejak kecil lagi kan, misalnya di bangku ke sekolah kan, kita telah diajar pada detik 31 Ogos 1957 ni, negara kita ni merdeka, bebas dari cengkaman pencajah dan membolehkan kita mentadbir negara kita sendirilah. Jadi itulah Pak Din, saya nak tanya, berapa ramai ni dalam kalangan rakyat Malaysia ni yang benar-benar faham lah menghayati makna sebenar merdeka ataupun kemerdekaan ni? Jadi silakan Pak Din. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat di luar sana, sahabat-sahabat Pak Din, sama ada mengenali Pak Din atau tidak mengenali Pak Din. Kalau dalam Facebook Pak Din Pagi Wira, kehormat Pak Din, itulah Pak Din. Banyak kali Pak Din bercakap tentang topik-topik yang macam ni. Dan kalau untuk makluman kita bersama, jika kita menyebut tentang kemerdekaan, konteks yang berkata kita melihat dua aspek. Dalam dua konteks. Konteks pertama, konteks segi perkataan kemerdekaan itu sendiri. Dalam konteks bahasa, kemerdekaan itu bermaksud bebas. Bebas nak buat apa yang kita nak buat, nak makan kita bebas, nak berjalan kita bebas, nak beriadah kita bebas, nak belajar kita bebas, nak solat kita bebas dan sebagainya, tidak ada kekangan ke situ. Itu di konteks perkataan dan ayat. Tetapi dalam konteks negara bermaksud kebebasan daripada satu bentuk penjajahan. Kita tahu negara kita ni dijajah bukan sekejap Wan 446 tahun. Bermula daripada 1511 di Portugis di Melaka. Kemudian pada Belanda, Jepun, balik-balik pada British sehinggalah kepada tanggal 31 Ogos 1957. Mana 446 tahun
kita terbelenggu oleh penjajahan. Dan konteks kemerdekaan ini Wan, sebenarnya bila kita katakan konteks kemerdekaan bagi sebuah negara, maknanya negara itu bebas daripada dijajah oleh kuasa-kuasa asing. Di mana rakyatnya mempunyai kebebasan untuk bersuara, kebebasan untuk melaksanakan aktiviti ekonomi dia, kebebasan untuk berpolitik, kebebasan untuk melaksanakan gaya hidup mereka, melaksanakan budaya mereka, mengamalkan sistem masyarakat mereka tanpa sebarang ganggu gugat. Itu kata-kata kemerdekaan. Tetapi bayangkan negara yang tidak merdeka. Negara yang tidak merdeka, rakyatnya tidak bebas. Tidak boleh berbicara sesuka hati, tidak boleh melaksanakan aktiviti ekonomi sesuka hati, semuanya dikawal. Jadi sebab itulah bila kita katakan kemerdekaan, kita kena lihat dua konteks. Konteks bahasa dan konteks negeri atau negara itu sendiri. Kalau kita gabung balik dengan dua ni, dia menjurus kepada satu perkara iaitu bebas, tidak terikat dan jiwa-jiwa yang bebas, dan kita boleh melakukan apa saja yang kita boleh lakukan selagi tidak menyalahi norma-norma yang telah ditetapkan dalam masyarakat itu sendiri dan peraturan yang sedia ada. Jadi soalan dia Pak Din, adakah masyarakat kini ni dia faham pengertian merdeka tu? Adakah dia faham? Dari segi pengamatan Pak Din. Terima kasih Wan. Kalau kita lihat dari segi pandangan mata kasar kita, rakyat sebenarnya faham apa maksud merdeka. Cuma kita kena menterjemahkan, memperkasakan dari segi penghayatannya. Orang boleh sebut merdeka, tetapi penghayatan itu yang penting sebenarnya. Macam mana kita menghayati kemerdekaan. Sebab itu kita lihat, Pak Din masih ingat waktu Pak Din kecil tu, Pak Din lahir tahun 1969. Pada masa itu ialah, kalau kita lihat, sebut saja merdeka, tak payah suruh. Masuk bulan 8, setiap rumah dah ada bendera, hatta di basikal pun berbendera, basikal Jaguar lama tu. Lepas tu di kedai-kedai ada gantung bendera, pejabat kerajaan apatah lagi, tanpa disuruh. Maknanya pada masa itu, rakyat betul-betul menghayati kemerdekaan. Yalah, kita baru merdeka. Bila benda baru, dia lain. Dia masih kekal, ingatan dalam kepala itu lama. Ya, jadi oleh sebab itu pada itu, oleh kerana baru, maka kita lihat rakyat pada masa itu sangat-sangat prihatin tentang mengibarkan jalur gemilang, sangat-sangat prihatin untuk mengajar anak mereka memasang bendera di perayaan mereka, dan kita lihat pada masa itu tidak perlulah untuk kita memaksa sesiapa untuk beli bendera sebagainya. Ia lahir daripada kesedaran rakyat pada masa itu, sebab mereka dapat merasakan betapa indah, manis dan sedapnya dapat merdeka ini berbanding dengan dijajah selama 446 tahun. Bayangkan. Ibaratkan burung terlepas sangkar lah macam itu ibaratnya. Dah lama burung bila terlepas, dia akan terbang semahu-mahunya dan dia akan menikmati kawasan itu, dan dengan menterjemahkannya ialah mereka akan sentiasa ingat masuk bulan 8, masuk bulan Ogos, mereka akan pasang bendera tanpa disuruh. Itu zaman dulu. Pada masih ingat lagi, mungkin Wan masih sempat zaman tu. Itulah realiti dan apa yang berlaku pada masa-masa itu. Itu ceritanya Wan. Betul-betul pada situ. Kalau ikut sekarang ni kan, banyak kempen-kempen yang telah diadakan oleh pihak kerajaan. Contohnya kempen kibarkan jalur gemilang. Kalau mungkinlah pada zaman dulu, semua atas inisiatif penghayatan sendirilah. Tapi sekarang ni, kerajaan yang menggiatkan kempen-kempen tu. Jadi saya nampak dari segi kesedaran, InsyaAllah ada tu di kalangan masyarakat kita ni sedar yang kita perlu meraihkan, sambut hari kebangsaan kita ni dengan meriah lah. Pak Din, kalau saya ingat saya lah masa saya kecil-kecil dulu lah, masa di bangku sekolah, memang kita tahu ni kalau hari kebangsaan ni 31 Ogos ni, terutamanya waktu cuti lah kan, sudah pastinya kalau zaman kanak-kanak kita seronok lah cuti umum. Dan salah satu yang kita suka tengok masa tu, kalau dekat kaca TV tu tengok perbarisan, perarakan. Kita rasa suasana kemeriahan tu, sambutan tu. Macam mana Pak Din? Betul. Memang meriah lah. Bahkan rasa-rasa Wan masih ingat kita Allahyarham Sudirman, Datuk Sudirman. Ya. Dia dengan bangganya menterjemahkan patriotisme rakyat dengan memakai baju bendera, songkok bendera. Inilah benda-benda kita lihat pada masa itu sangat berbeza sebenarnya. Pada masa itu tidak perlulah kita nak berkempen, tidak perlu kita buat hebahan dan sebagainya. Pada itu hasil daripada kita kesedaran sendiri. Dalam family kita dah mendidik anak-anak. Pada masih ingat bila pagi-pagi hari berkumpul anak-anak depan TV nak tengok macam mana perbarisan macam Wan cakap tadi. Betul. Memang betul. Tapi pada hari ini kita lihat kita terpaksa berkempen, terpaksa menyuruh, kadang-kadang kita terpaksa merayu dengan menggunakan segala elemen yang ada, media sosial baik, media manual baik, menyuruh orang pasang bendera, dan lebih menyedihkan lagi apabila masih berharap pada bendera yang percuma.
Tidak adalah inisiatif untuk beli bendera sendiri untuk pasang di provinsi masing-masing. Ini bezanya. Dulu kita tak payah suruh orang akan pasang sendiri. Tapi sekarang kita kena kempen. Jadi maknanya Wan di sini ialah sudah tiba masanya kita kembali balik kepada fitrah kita bahawa kita mesti menghargai kemerdekaan yang telah kita capai ini. Dan usaha ini tidak boleh berserangan. Dia memerlukan garapan semua pihak. Masyarakat, keluarga, kerajaan, agensi-agensi, NGO dan sebagainya. Sebab kita kena ingat, ini negara kita cintai. Di sini kita dilahirkan, di sini kita akan dikuburkan. Kita tidak ada 2-3, Malaysia hanya satu je. Inilah tanah air yang patut kita tumpahkan sepenuhnya kasih sayang kita kepada negara bumi pertuah ini sebenarnya, Wan. Saya apabila Pak Din cakap ni pasal lagu Allahyarham Sudirman Haji Asad, saya memang teringatlah lagu tu. Sentiasa bermain di ingatan saya lah. Tanggal 31 bulan 8 57. Merdeka, merdeka, tetaplah merdeka. Jadi lagu tu sampai sekarang memang hafal. Betul. Jadi saya rasa sekarang ni pun kalau tanya yang generasi muda ni, insyaAllah dia orang pun menghayati dan ingat lagu Allahyarham Sudirman ni. Ya. Dalam Dia kita nak membukuk. Sebenarnya bukan saja dengar dan menghayati. Itu paling penting. Bukan sekadar menjadi siulan anak-anak muda, bukan menjadi satu nyanyian anak-anak muda, tetapi yang perlu kita faham ialah falsafah di sebalik lagu itu tadi sebenarnya. Betul. Kalau kita menghayati setiap bait-bait lagu itu satu persatu, kalau kita perhatikan, dalam maknanya. Deep. Kena follow betul-betul lagu tu. Bahawa kita ada roh. Bila kita ada roh, bahawa itulah kita akan dapat melahirkan satu semangat patriotisme, cintakan pada tanah air kita. Ada nak tanya pada Wan lah. Agak-agak Wan lah pada hari ini. Kalau Wan berada di sebuah stesen bas, analoginya. Tiba-tiba lalu sebuah kenderaan, maka bendera yang pada kereta itu jatuh atas jalan. Agak-agaknya apa yang Wan rasa pada masa itu? Secara jujurnya. Secara jujur ni lah, individu yang pasang bendera dekat kereta tu, maksudnya dia menghormati bendera tu. Bendera tu melambangkan negara kita. Jadi kalau kita lihat, kalau bendera ni jatuh ke bumi ni, dia seolah macam imej negara kita. Kita perlu selamatkan, kita perlu jaga, kita perlu hormati jalur gemilang bendera kita, Malaysia. Bagus. Itulah roh masuk Pak Din tu. Bila ada rasa macam tu, bila rasa macam tu ada pada naluri kita, maknanya patriotisme tu dah tertanam dalam jiwa kita. Tetapi jika kita melihat bendera itu jatuh, kita tidak merasa apa-apa, biasalah bendera jatuh tiup angin. Kalau begitulah nada bicara, kita berbicara, apabila bendera itu jatuh depan mata kita, maknanya something wrong. Sesuatu perlu diperbetulkan. Sebab roh dia belum ada di situ. Jadi sebab itulah usaha untuk ke arah itu penting. Lepas tu semua pihak kena mainkan peranan yang sangat-sangat penting. Sebab bendera ni benda yang sangat-sangat penting, lambang keagungan sesebuah negara, lambang marah sesebuah negara, dan lambang kita sebagai rakyat Malaysia bumi tercinta ini. Betul, negara Malaysia ni lah tempat tanah tumpah kita dilahirkan di sini, patutnya kita merasa berbangga. Betul. Sebab kita berada di tanah yang merdeka. Betul. Okay, bagaimana Pak Din nak menggambarkan penghayatan kemerdekaan zaman dahulu dengan zaman sekarang? Maksudnya perbezaan dari sudut pemahaman penghayatan ataupun penzahiran kemerdekaan, semangat kemerdekaan ni. Kita bagi contoh macam generasi zaman baby boomers yang lahir selepas Perang Dunia Kedua tu. Kalau ikut diorang ni yang lahir pada tahun 40-an, 60-an yang sekarang sudah pun berumur 60-70 tahun, dibandingkan dengan anak-anak milenium ni yang sekarang ni dah berumur 20-30 tahun ni. Mungkin ada perbezaan lah dari sudut penghayatan kemerdekaan ni, perbezaan dia zaman dulu dengan sekarang. Macam mana tu Pak Din? Itu soalan yang sangat bagus untuk kita dengar bersama. Dulu apabila dikatakan sampai ke bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan, orang-orang muda, mak-mak kita, bapa-bapa kita, datuk-datuk kita dan nenek-nenek kita sudah barang pasti meletakkan bendera di rumah mereka. Kadang-kadang tu mereka buat satu majlis pula, tertib 12 malam, menyanyi depan bendera, naikkan bendera. Ini yang dibuat peringkat-peringkat dahulu sebenarnya. Tetapi zaman telah berubah, zaman telah berubah. Sebab bila kita hidup zaman berubah, maka persekitarannya berubah. Sebab itu kita lihat hari ini dah sangat berbeza. Hari ini kita lihat anak-anak muda lebih kepada menyanyi tentang lagu negaraku, menyanyi tentang hari kebangsaan, menyanyi tentang lagu-lagu patriotisme. Ini berbeza. Dahulu fizikalnya angkat bendera, gantung bendera, pamer bendera, raikan bendera, pakai baju bendera, tapi hari ini lebih kepada menggunakan media-media baru sebagai contohnya
Mereka menyanyi, mereka bersajak dan sebagainya. Inilah beza dulu sama sekarang. Sebab sekarang ni dia berbeza sebab mereka lahir di zaman yang berbeza. Tetapi wadahnya tetap sama, mauduknya tetap sama. Mauduknya ialah menghayati kemerdekaan negara kita. Itu paling penting kita perhatikan. Sebab itu kita kena faham. Bila kita faham keadaan situasi sekarang, maka kita boleh datang dengan satu pendekatan yang tuntas, yang bersesuaian untuk pastikan generasi akan datang ini menghayati dan memahami konsep cintakan negara dan kemerdekaan itu sendiri. Mungkin sekarang ni Pak Din kan, kita dalam zaman teknologi, zaman IT. Mungkin zaman dulu ni kita tak ada media-media sosial macam Facebook, tak adanya smartphone kan. Sekarang ni kalau yalah, kalau ikut sekarang ni lah yang pemuda-pemudi sekarang ni ada smartphone, boleh rekod video, kongsikan dalam media sosial. Mungkin itu salah satu cara dia, medium yang digunakan untuk meraihkan kemerdekaan, berbeza dengan yang dulu. Macam mana tu? Betul. Yalah, kita pun lihat hari ni. Hari ni kita berada dalam satu keadaan normal baru. Di mana pandemik COVID-19 ini telah pun katakan menguasai hampir seluruh dunia pada hari ini. Dan Malaysia pun tak dapat lagi pada tempias tersebut. Justru itu kita lihat walaupun macam mana pun keadaan darurat berlaku, walaupun wabak macam mana berlaku di sebuah negara, event utama ini perlu kita laksanakan sebab kita menghayati kemerdekaan kita. Cuma pendekatannya agak berbeza. Siapa kata bila kena COVID kita tak boleh meraihkan? Boleh. Banyak kaedahnya. Kalau muda hari ni, kita ada smartphone. Kita boleh TikTok. Famous lagi nak muda TikTok. Kita TikTok tentang bendera dan sebagainya. Kita ada Facebook. Kita ada Instagram. Lepas tu kita ada banyak-banyak. Macam kita boleh masukkan video, kita downloadkan di situ. Selfie Merdeka sebagai contoh di situ. So ini pendekatan-pendekatan boleh kita gunakan tak kala kita berada dalam pandemik sekarang. Maknanya tidak ada istilah kita tidak boleh meraihkan hari kebangsaan dan juga ibadah Lugemina kita. Semuanya boleh. Cuma cara pendekatan yang berbeza-beza mengikut SOP yang ada. Supaya kita di samping kita meraihkan hari kebangsaan, kita juga dapat melaksanakan satu pendekatan yang selamat kepada semua. Kita jaga kita. Itulah bendanya. Ya. Kalau ikut zaman-zaman dulu kan Pak Din kan, setiap rumah tu ada yang ada TV, tak ada TV. Kalau zaman dulu lah. Sekarang ni setiap rumah ada 2-3 TV. Lepas tu ada laptop, ada telefon. Saya nampak ada perbezaan lah di situ. Kan? Kalau zaman dulu nak kata seorang ada smartphone pun susah. Jadi itulah bezanya bila zaman teknologi sekarang ni kan. Semuanya di hujung jari. Maklumat pun senang disampaikan. Ya, disebarkan. Itu benda monopoli satu pihak saja. Semua orang bebas mendapatkan maklumat. Apa saja maklumat semua orang boleh dapat. Yang penting ada platformnya, ada peralatannya, ada gadgetnya dan sebagainya kita boleh dapat maklumat. Di mana juga kita berada sebenarnya. Cuma yang paling penting ialah pastikan maklumat itu maklumat yang benar. Jangan kita tolak maklumat yang bukan-bukan. Itu yang satu perkara juga. Itu yang saya risau Pak Din, apabila kita ni dikatakan bebas, kita bebas buat apa saja. Kita bebas bercakap apa saja, bebas berbuat apa saja. Itu yang agak kadang-kadang Pak Din menakutkan. Ya, betul. Apa komen Pak Din? Sebab itu kalau kita lihat rukun negara kita yang 5, yang pertama tu kita letakkan itu kepercayaan kepada Tuhan. Apabila memperkatakan kepercayaan Tuhan pada Tuhan maknanya, kita tahu bahawa alam ini ada yang mengawalnya. Hidup kita ini ada peraturannya. Contoh, matahari terbit di sebelah mana tu? Timur. Mana Wan? Matahari terbit daripada mana? Timur ke barat. Tenggelam ke? Barat. Itu satu peraturan yang kita tak boleh langgar. Makan mesti ikut mulut, betul? Betul. Makan tak boleh ikut hidung. Kalau ikut hidung boleh atas katil dan buat ICU. Berjalan mesti ke hadapan, tak boleh ke belakang. Jadi mana sebebas mana pun kita ini, kita adalah dilingkungi oleh peraturan dan undang-undang yang menyediakan kita bergerak mengikut norma yang telah ditetapkan. Supaya kita tidak menonggak arus. Apabila kita tidak menonggak arus, maka kita akan selamat. Tapi kalau kita menonggak arus, maka kita akan merosakkan sistem. Itulah sebenarnya semangat patriotisme kita macam tu juga. Kita jika disalur dengan cara yang betul, dia akan pergi ke cara yang betul. Tetapi kalau disalur ke cara yang salah, tidak betul, luar pada kebiasaan, maka dia akan jadi satu benda yang pelik. Pelik di mata, pelik pelaksanaannya, pelik penampilannya dan akhirnya merosakkan perkara yang baik menjadi buruk sebenarnya. Bila kita cakap pasal merdeka ni Pak Din, bebas, mungkin ada aspek tambahan yang perlu ada pada rakyat Malaysia. Contohnya dari segi aspek agama, aspek akhlak. Perlu ada
dalam jiwa rakyat Malaysia kita ni, dalam kita menghayati kebebasan ni, kita tidak perlu lupakan aspek-aspek ni, agama dan juga akhlak. Betul. Bagaimana tu pandangan Pak Din? Sebab tu Pak Din suka relatekan balik rukun negara kelima tadi tu. Dia yang pertama tu percaya pada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja negara, keluaran program, kedaulatan undang-undang, kesempurnaan, kesilaan. Kelima-lima elemen ini sebenarnya membentuk jati diri seorang rakyat Malaysia. Kalau kelima-lima elemen ada dalam jiwa kita, kita hayati betul-betul, Tuan, Pak Din sangat-sangat yakin rakyat Malaysia akan jadi rakyat yang normal pemikirannya, normal perilakunya, normal tindakannya dan sejajar dengan keadaan semasa pada hari ini yang menjurus kepada kesepaduan, perpaduan dan yang paling penting bila saja bukan saja kesepaduan dan perpaduan tetapi dalam masa yang sama kita memantapkan semangat cinta ke tanah air kita. Sebab itulah Wan, sebenarnya setiap kali bila kita lihat bendera, kalau kita ada rasa cinta, kasih pada negara kita, kita okey. Tapi kalau kita tak ada rasa apa-apa, kita tak okey. Kita bukan seorang anggota polis atau tentera menghunus senjata di dalam perang, tapi kita rakyat biasa ada cara dan kelas kita tersendiri untuk menterjemahkan cinta kasih sayang kita dengan kibarkan jalur gemilang. Sebab itulah kempen-kempen juga, tetapi peranan kita tuan-tuan di luar sana sebagai ahli masyarakat, mak, bapa, agamawan, seorang buruh, seorang petani, nelayan, polis, tentera dan sebagainya. Kita sama-sama memainkan peranan supaya generasi akan datang memanfaatkan semangat patriotisme ini ke arah memajukan negara kita untuk generasi dan kelestarian selama-lamanya sehinggalah ke hari kiamat, insya-Allah. InsyaAllah. Saya setuju dengan pandangan Pak Din tu, biarlah generasi yang lama ni menjadi contoh dan tauladan kepada generasi-generasi yang baru ni. Betul. Pak Din. Jadi Pak Din, saya nak mengambil situasi pandemik COVID-19 yang berlaku bukan saja di negara kita tetapi juga berlaku di negara luar. Jadi bagaimana ni cara kita nak menyambut kemerdekaan dalam situasi pandemik COVID-19? Kalau semua maklumlah, berdasarkan statistik kes baru semalam saja telah meningkat kepada 24,499 kes baru. Jadi bagaimana kita nak menyambut kemerdekaan ni dalam masa 4 hari saja lagi pada 31 Ogos ni, di mana kita perlu mengikut SOP, perlu berada di rumah, keluar bila perlu mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan, perlu jaga penjarakan fizikal, pakai mask. Tambah pula ni sekarang Pak Din, saya berada di Selangor, masih lagi dalam fasa 1 Pelan Pemulihan Negara. Kalau dulu-dulu kan, sambutan dia kita pergi ke stadium, Dataran Merdeka supaya kita dapat keluar meraihkan, kita dapat keluar beramai-ramai dengan keluarga, dengan kawan-kawan, kita dapat bawa anak-anak kita jalan je lah sebab cuti umum, bawa pergi museum ke, zoo ke, dapat lihat pertunjukan bunga api, kita dapat bergira meraihkan hari kebangsaan ni. Mungkin Pak Din boleh kongsikan sikitlah tips macam mana kita nak raihkan kalau kata kita berada di rumah disebabkan isu pandemik COVID-19 ni Pak Din. Baik, satu soalan yang betul, yang sungguh-sungguh bagus dari Pak Din. Sebab kita kena lihat macam Pak Din katakan tadi, walaupun berlaku COVID, walaupun berlaku perang, tetapi apabila menyentuh tentang hari kebangsaan, satu perkara yang kita wajib sambut dan raihkan bersama. Kalau dalam rumah, banyak cara dia sebenarnya. Kita ada elemen media sosial sekarang. Kalau kita lihat sekarang sambutan di hari kebangsaan mereka, kebangsaan kita pada hari ini, gunakan secara maya, hybrid, gabungan antara fizikal dan juga maya. So, di situ letaknya kita menggunakan gadget. Kita ada gadget. Apa guna gadget itu sekarang? Gadget itu namanya kita buat TikTok, kaitan dengan kita menciptakan jalur gemilang kita buat FB bersama keluarga kita, mungkin dalam FB tu kita buat satu sketsa bersama anak-anak kita, bercerita tentang hari kebangsaan, bercerita tentang tokoh-tokoh kenegaraan, bercerita tentang negara dan ceritakan negara. Kita ada Instagram dan kita ada bermacam-macam lagi sebenarnya kita boleh buat sebenarnya. Macam-macam kita boleh buat sebenarnya. Tidak menjadi halangan sebenarnya. Walaupun kita tak boleh keluar, tidak bermakna kita tidak boleh sambut hari kebangsaan. Banyak elemen-elemen yang penting kreativiti. Sebab ini zaman digital. Zaman digital tak ada benda yang tak boleh buat. Yang tak boleh buat nyawa saja. Itu tak boleh buat. Like kita boleh buat sebenarnya. Sebab itu saya pada melihat bahawa tidak ada halangan sebenarnya. Walaupun COVID-19, kita masih meraihkan hari kebangsaan tapi mengikut norma-norma dan pendekatan-pendekatan yang baru. Menggunakan media sosial yang ada pada hari ini. Dan why not? Kalau macam kita nak menyampaikan 4 hari ke 31 bulan Ogos ini, apa kata kita ramai-ramai buat YouTube masing-masing di rumah, kita kibarkan bendera ramai-ramai, merdeka dan kita tularkan.
Apabila kita tularkan benda-benda yang macam ni, secara tidak langsung dia akan menggelorakan semangat cinta ke tanah air melalui kepada jalur gemilang melalui media sosial. Malangnya hari ini kita ramai-ramai suka menularkan benda-benda yang tak baik. Benda yang baik tak nak ditular. Ini yang terbalik je ni. Betulkan balik benda ni. Kita kena kembalikan balik. Sebab kita ingat, jari ini kalau digunakan dengan betul, maka akan membawa kebaikan. Tapi kalau jari ini kita gunakan benda yang tak betul, ingat, Rukun negara pertama mengatakan percaya pada Tuhan, kita kena bertanggungjawab atas apa kita lakukan. Sebab itu tuan-tuan, kita semua ini bertanggungjawab sepenuhnya bagi pastikan negara ini sentiasa kekal merdeka dan jiwa merdeka itu kita pastikan sentiasa segar dalam minda, perasaan dan naluri semua anak-anak kita di Malaysia akan datang. Tidak kira apa kaum pun sebab Melayu, Cina, India, Kadazan, Dayak, Dusun semua itu ialah rakyat Malaysia. Itulah warna-warna Malaysia sebenarnya. Dan inilah masanya kita sama-sama berganding bahu memastikan sambutnya bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan, Kibar Jalur Gemilang, norma baru dan dalam masa sama kita dapat melakukan pemetuan SOP dengan baik. Jadi kita jaga kita. Pada tekan tadi, kita jaga kita. Tetapi kita tetap kena buat. Maknanya macam Puan lah, kerja tetap buat walaupun di rumah, bekerja juga. Pak Din dapat datang pejabat sebab kita masuk fasa 2 lain. Betul Pak Din. Jadi saya setuju sangat pandangan Pak Din tu, walaupun kita berada di rumah kan, tak dapat keluar, jadi kita boleh bersama-sama meraihkan hari kebangsaan ni, menunjukkan semangat kita ni, cintakan tanah air Malaysia yang tercinta. Cuma satu saya nak tanya dengan Pak Din, apakah kempen yang terkini yang dilaksanakan misalnya di Jabatan Penerangan sendiri dalam nak kempen Kibar Jalur Gemilang kita buat baru selesai. Lepas selesai 20 tu. Kempen Kibar Jalur Gemilang tetapi dalam bentuk hybrid. Jadi macam mana dijalankan kempen tu? Mungkin Pak Din boleh ceritakan sikit. Macam mana Jabatan Penerangan? Yang hadir hanya 7 orang saja di pentas. Yang Muhammad Besar, Chief Secretary, Esko, Ketua Polis, Pegawai Daerah dan juga YDP kepada Majlis Bandaraya Kuantan. Selebihnya itu melalui Zoom kita. LED screen, paparkan sampai 200 orang. Itu je audiens kita. Matlamat tetap sampai juga walaupun kita tidak bertemu. Bahkan sebenarnya sangat-sangat selamat. Kita SOP kita ada. Hand sanitizer pakai, mask kita guna, perjalanan kita jaga. Dan selepas tak kali bercakap tu kita sanitizekan benda tu, mikrofon tu. Jadi kita jaga betul-betul. Kita katakan norma baru ni caranya lain. Dan kita kena bersedia. Mungkin COVID ini tidak akan selesai dalam masa terdekat. Mungkin akan bersama 2-3 tahun, kita tidak tahu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membantu kita cepat diselesaikan. Tapi kalau tak selesai, inilah norma yang akan kita jadi satu kebiasaan pada kita sebenarnya. Ini suka dan suka itu dia. Dan satu lagi Pak Din terlupa tadi. Sebenarnya bila kita katakan tentang menterjemah dan membugarkan semangat kita ke tanah air, sambutan hari kebangsaan, pihak-pihak industri filem sebenarnya, golongan seni, inilah masanya mereka menghasilkan filem-filem patriotik, filem-filem menaikkan semangat untuk dipertontonkan sepanjang bulan kebangsaan. Stesen-stesen TV sebagai contohnya. Tahun kita tayang filem, hari-hari filem tentang patriotik. Ya, kita lah Adenan lah, Bukit Kepong lah dan apa juga cerita-cerita berkaitan tentang kemerdekaan kita. Sebab jika hari-hari dimainkan benda-benda macam ni, sedikit sebanyak kata orang tu dalam komunikasi, kalau tak lekat 150 pun dah lekat dalam jiwa kita, dah berjaya sebenarnya. Usaha tu kena betul-betul, mesti komitmennya penuh dan istiqomah. Dia tidak boleh ala kadar. Buat betul-betul. InsyaAllah, percayalah. Lihatlah negara-negara luar sebagai contoh, Pak Din bagi contoh yang terbaik. Contoh di filem Amerika. Dalam filem ni mesti ada bendera Amerika. Filem India, dalam mana filem ni mesti ada bendera India berkibar dalam tu. Inilah sepatutnya kita ambil satu pengajaran sangat-sangat bagus. Cara tidak langsung kita menterjemah, menanamkan nilai patriotisme dan cinta ke tanah air kepada masyarakat kita sebenarnya, generasi kita berada ini. Jadi bagi saya Pak Din, memang semangat patriotisme tu sangat penting. Kita berada di sebuah negara yang aman, damai, tenteram. Jadi kita perlu pastikan kemerdekaan negara kita ni terpelihara. Termasuklah juga mengekalkan perpaduan ni. Kita negara yang multiracial, berbilang kaum. Jadi nak Pak Din ulas sikit semangat ni. Kita perlu ada semangat patriotism ni. Inilah sebenarnya masa yang paling sesuai bagi kita
untuk kita sama-sama merapatkan jurang perbezaan, memecahkan rantaian benteng-benteng perbezaan yang ada dengan kita sama-sama bersatu padu. Bersatu padu dalam keadaan kita susah. Susah senang bersama, bersatu teguh bercerai roboh. Ingat tu, sekarang ni kita tengah diuji. Bila kita tengah diuji sebagai rakyat, kita mesti ada satu nilai, kita mempertahankan negara kita secara bersama. Tetapi dengan cara kita sendiri. Caranya pertama apa dia? Follow SOP. Itu salah satu. Kedua, ikut peraturan. Jangan langgar peraturan. Kalau kita nak dapatkan kembali kebebasan kita yang sebelum diragut oleh COVID-19 dulu. Kalau kita sama-sama menjaga SOP, ikut peraturan, yakinlah kita akan cepat dapat mengatasi COVID ini. Sebab kita pernah menang sebelum ni. Kita pernah menang. Dan tidak mustahil kita boleh menang untuk kali kedua dan seterusnya. Sebab kita lihat perpaduan sangat-sangat yang penting. Semua kena main peranan. Ini kadang-kadang minta maaf cakap lah. Pakai gelang tetapi keluar rumah juga. Tapi kalau jiran yang prihatin, tengok jiran dia keluar pakai gelang, masuk dalam. Awak ada pakai gelang, masuk dalam. Jadi bila kita jaga kita, kata orang tu, maka akhirnya negara kita akan jadi selamat. Dan masa itulah perpaduan akhirlah bangsa apa sekalipun kita bantu-bantu dalam satu taman sebagai contoh, kita orang Melayu, India, Cina, Kelantan dan sebagainya. Tengok jiran-jiran kita, dah Islam pun dah ajar dah. 40 depan, 40 belakang, 40 kiri, 40 kanan jiran kita. Sekarang ni bukan masa jangan jaga tepikan orang. Sekarang ni jaga tepikan orang. Sebab tengok jiran sebelah. Kalau dia tidak cukup makan, tidak cukup bantuan, kita bantu. Kita tak ada duit, kita bantu cara menyalurkan maklumat kepada pihak yang bertanggungjawab. Itu peranan dia. Terima kasih. Yang saya nampak sekarang ni Pak Din kan, bila kita dilanda wabak pandemik COVID-19 ni, ramai yang terkesan Pak Din. Jadi sekarang ni kerajaan banyak cuba untuk membantu menangani isu ni lah. Bila dah masuk nak sambut hari kebangsaan ni pun ada yang nak meraihkan tapi kekangan. Mungkin gaji dah tak ada kan, ataupun kena potong, tak dapat datang bekerja. Itulah masalah yang mengalami negara kita ni kan. Mungkin akan memberi kesan kepada rakyat kita ni. Sangat. Mungkin dari segi moral dia akan turun. Jadi semangat jati diri dia pun menurun. Itu Pak Din. Macam mana kita nak bantu ni rakyat kita ni? Tapi percayalah ya Nani Wan, percayalah. Jika kita amal, kita laksanakan apa yang Pak Din sarankan tadi, jika kita menyantuni masyarakat kita menyantuni jiran kita, menyantuni komuniti kita dengan mengambil tahu jiran-jiran kita yang susah, bantu mereka, sampaikan maklumat ini kepada pihak yang berwajib, dan kita sebagai ahli lebihan kita kongsi bersama dengan mereka. Sebab rakyat Malaysia ni Wan, kehebatan rakyat Malaysia ni sangat pemurah sebenarnya. Dia semua nak derma memang berjuta-juta boleh kumpul. Cuma yang paling penting adalah koordinasi. Macam mana kita selaraskan balik benda-benda macam ni sebenarnya. Sebab itulah kita semua kena main peranan. Inilah masanya. Tanpa bilang kau, tanpa perbezaan apa jua pun, kita kena sama-sama berganding bahu memastikan bahawa komuniti kita ni terjaga, terpelihara dari segi keselamatannya, makan minumnya, kebajikannya. Kalau ini dapat kita laksanakan dengan betul, yakinlah, marilah apa pun masalah pun, kita akan dapat harungi bersama. InsyaAllah, Pak Din sangat-sangat yakin benar. Mari kita sama-sama ke arah satu mauduk yang sama, menjaga masyarakat kita yang berbilang kaum ini supaya satu sama lain mengambil berat, caring sesatu sama lain. Bila kita caring satu sama lain, maka takkan timbullah insiden-insiden keluar bendera, tulah bendera dan sebagainya, takkan timbul. Dan satu lagi Pak Din suka sarankan kepada mana-mana pihak yang pergi ke rumah-rumah saudara-saudara kita yang susah itu sebenarnya, selain kita beri bantuan makanan, inilah masanya kita edarkan jalur gemilang sebagai tanda kepada mereka. Satu ke jalur gemilang, kedua dia kita bawa satu bendera, ikat ke pagar rumah dia sebagai tanda inilah bahawa Malaysia ini Malaysia prihatin. Malaysia prihatin. Bendera itu sebagai lambangnya kita berpayung di bawah jalur gemilang yang kita cintai ini. Bendera yang penuh dengan kata orang tu kerahmatan kepada kita, insya-Allah. Tadi Pak Din dah cakap berkaitan dengan bagaimana Jabatan Penerangan ni siap turun padang nak mewujudkan suasana sambutan ni, termasuk dah juga dalam industri perfilman lah, menghasilkan filem-filem yang bentuk patriotik ni. Bagaimana pula dari segi saluran media massa, TV ke misalnya, minta pandangan Pak Din. Media pun memainkan peranan penting. Waktu inilah kita akan highlightkan feel good factor. Apa yang kita laksanakan membantu. Sebab benda ni kena tularkan. Zaman sekarang bukan macam zaman baby boomers dulu. Zaman sekarang satu zaman, you kena tunjuk apa you buat. You kena maklum, you kena tular apa you laksanakan. Kalau tidak, masyarakat tidak tahu. Masyarakat sekarang dah very complicated. Dia kena tahu, dia kena nampak, dia kena lihat, mesti ada perlu ada bukti. Baru dia akan buat.
So this is the time lah sebenarnya. Wan, inilah masanya sebenarnya. Ya, Agensi kerajaan pun boleh membantu. Semua agensi kerajaan mainkan peranan mereka sebenarnya. Dan kita dari segi pula kita di kementerian ni akrab sebagai contoh. Rakan pemimpin-pemimpin tanah awam. Banyak benda kita boleh buat sebenarnya. Sebab kita ini nama pun rakan pemimpin tanah awam. Satu badan yang sentiasa mengusahakan atau memperjuangkan kebajikan. Maknanya kita boleh menjadi mediator antara di antara masyarakat yang memerlukan dengan organisasi pemberi bantuan. Kita boleh buat tengah. Mungkin kita tidak ada segi sumber kewangan, tetapi kita ada sumber tenaga yang boleh menyatukan di antara publik yang memerlukan dengan organisasi yang menyumbang bantuan. Ini peranan yang kita boleh lakukan. Dan rasanya kalau ahli akrab seluruh negara kita disatukan negara ini, kita berperanan sebenarnya. Kita berperanan. Sebab hari ini kita tak akrab. Akrab boleh memainkan peranan yang penting untuk memastikan bahawa inilah peranan kita sebenarnya satu. Bukan saja kita menyantuni pejabat awam, tetapi kita juga menyantuni semua rakyat yang memerlukan bantuan yang perlu dibantu dengan segera sebenarnya. Itu antara perkara-perkara kita boleh lakukan sebenarnya. Kalau tengok sekarang ni kan, dah semakin ramai dah yang mencari dan menjadi ahli akrab ni. Yalah, siapa yang jadi ahli akrab ni sudah semestinya dia akan menghari kursus ataupun bengkel untuk meningkatkan kemahiran dia, sama ada dari segi asas kaunselingnya, betul kemahiran menolongnya. Jadi saya memang setuju ni pandangan Pak Din ni. Kita ni boleh bersama-sama dengan kerajaan menjadi satu ejen yang membawa kemakmuran bersama-sama. Dia Pak Din. Kadang-kadang masyarakat dia bukan saja memerlukan bantuan makanan, tempat tinggal, pakaian sebagainya. Ada bantuan yang memerlukan kepada proses penyembuhan jiwa. Jiwa-jiwa yang tertekan. Kalau kita lihat statistik bunuh diri itu tinggi. Kenapa? Sebab tidak disantuni. So inilah antara ruang dan peluang yang akrab boleh mainkan peranan, menyantuni mereka ini, menyelami jiwa mereka, menyelami masalah mereka, dan akhirnya kita memulihkan kembali keyakinan mereka. Dan apabila ini banyak kita lakukan, insya-Allah kita akan dapat memainkan peranan kita sangat-sangat bagus kepada masyarakat sebenarnya. Ini peranan kita sebenarnya. Jangan kita katakan bila pandemik kita boleh gerak, tetapi ada cara-cara dia di mana perkhidmatan kita, macam yang Wan cakap tadi, kursus-kursus tu banyak kita boleh belajar, tetapi berapa ramai yang boleh amal. This is the time. Amalkan apa kita belajar. Macam mana kita buat stress terapi. Macam mana kita buat color terapi. Macam mana kita belajar tapping. Macam mana kita belajar self dan sebagainya. Macam mana kita guna NLP. Ini perkara-perkara yang boleh kita apply kan. Sebab kata orang tu berburu ke palang ajar, dapat rusa berpelang kaki. Berburu ke palang ajar bagai bunga keman tak jadi. Kalau ilmu didapat, besar kemen yang besar lutut, kau tak bakat takkan mengeluarkan bau. So this is the time sebenarnya. Kita boleh laksanakan pendekatan ini bagi membantu masyarakat kita. Kita boleh mengunjungi aplikasi-aplikasi yang ada, pusat-pusat kuarantin yang ada untuk menawarkan pendekatan kita sebenarnya. Salah, percuma tak perlu bayar pun. Itulah. Cuma yang sekarang ni pendekatan kita mungkin berbeza. Kalau sebelum ni kita boleh turun padang, sekarang bila dah pandemik COVID-19 kita nak jalankan mungkin dari segi sesi terapi ke misalnya, sekarang ni kita laksanakan secara dalam talian online. Ya, betul. Takkan oleh sekatan ni. Tidak boleh dibatasi apa-apa. Dalam talian ni bebas sebenarnya. Dan satu lagi kita kena ingat, sebagai akrab bagi Pak Din lah, kita yang pertamanya kita kena keluar daripada normal biasa kita. Kita kena ada rakan strategik bersama NGO di luar. NGO yang boleh menggunakan pakai kemahiran kita untuk kita salurkan kepada mereka-mereka yang memerlukan. Bila salur-salur itu dapat kita gunakan, insya-Allah kita akan dapat santuni masyarakat sebaik-baiknya sebenarnya. Dan sebenarnya inilah indahnya ni ahli akrab. Kita sentiasa membantu masyarakat sebenarnya. Bukan membantu segi makanan, tempat tinggal sebagainya, tapi kita lebih kepada memenuhi kehendak kita punya dalaman, psikologi kita yang perlu disantuni sebenarnya. Kalau cantik di situ, maka cantiklah luarannya. Jika sakit di situ, maka sakitlah luarannya sebenarnya. Betul, dan saya percaya sebenarnya ahli akrab ni boleh menjadi satu contoh ataupun tauladan yang baik kepada rakan-rakan sekerja kita yang lain lah. Betul. Itu yang saya nampak sebagai seorang ahli akrab ni. Ya. Itu sebab kalau kita sebagai ahli akrab ni, kita sentiasa kena menjadi seorang yang peka. Di mana kita berada, alert keliling kita. Perhatikan jiran-jiran kita, perhatikan rakan-rakan kita. Jika kita telah ada simptom-simptom kemurungan, sinilah peranan ahli akrab sebenarnya. Kita mungkin bukan seorang
bertahap kaunselor, tetapi kita boleh membantu untuk meredakan stres yang mereka ini. Dan jika ini menjadi kita laksanakan Wan, insya-Allah, percayalah kita akan dapat melaksanakan satu misi yang sangat mulia, iaitu membantu masyarakat dengan cara kita sendiri. Sebab macam Adi cakap tadi, kita bukan seorang frontliner yang lain, tapi kita ada cara kita sendiri. Cara. Kita menyantuni mereka cara kita sendiri. Kita menggunakan media sosial, menggunakan pendekatan strategik, dan banyak media-media lain boleh kita gunakan bersama. Dan ini salah satu pada hari ini, terima kasihlah sebab diberi peluang untuk kita mengutarakan apa yang kita nak laksanakan. Kalau tidak orang tahu. Inilah antara yang juga kita kena highlightkan kepada masyarakat bahawa akrab ni bukan saja menyantuni penjawat awam sebenarnya, akrab juga boleh membantu rakyat di luar sana yang memerlukan khidmat nasihat kami dari segi skill-skill tertentu, kemahiran-kemahiran tertentu bagi mereka mendepani tekanan-tekanan hidup, mendepani konflik yang ada, mendepani percakapan mereka yang semakin mencabar pada hari ini, insyaAllah. Jadi saya setuju sangat dengan pandangan Pak Din tadi. Itulah beradanya kita sekarang ni, kita jalankan satu program secara online, dapat disiarkan secara langsung menerusi media sosial Facebook. Jadi kita dapat bersama-sama berkongsi, berkongsi pandangan dan pendapat, dan mungkin juga tips-tips lah bagaimana untuk kita meraihkan sambutan Hari Kebangsaan yang akan tak lama lagi pada minggu depan. Sedikit masa saja. Ya, terima kasih banyak ni Pak Din. Jadi saya rasa berakhirlah sudah singgah sembang kita pada siri kali ini. Ada satu Wan. Cuma satu, apa saja yang kita lakukan Wan, apa saja yang kita nak buat, semuanya inama amalul binniat, semuanya bermula pada niat. Yang paling penting sebagai ahli akrab, sebagai ahli masyarakat, sebagai orang NGO macam masyarakat, yang pertama niat tu kena betul. Okey. Niat itu sebagai kuncinya. Kalau niat kita ikhlas, niat untuk bantu kerana Allah, kerana kemanusiaan, insya-Allah akan berjaya. Itu kuncinya. Paling penting apa saja tidak akan berjaya kalau tanpa niat yang betul. Niat kena betul, insya-Allah. Ya, itulah kita pada Pak Din, insya-Allah. Mungkin sebagai penutup lah Pak Din lah, mungkin ada kata-kata semangat kepada sahabat-sahabat kita yang di luar sana yang sekarang ni menempuhi cabaran dan dugaan hidup lah, tambah pandemik COVID-19 ni, dan terkesan lah. Jadi mungkin ada kata-kata semangat dari Pak Din untuk sahabat-sahabat kita ni. Alhamdulillah buat sahabat-sahabat di luar sana, kita kena ingat kita ni seorang rakyat Malaysia yang merupakan penduduk negara yang pertama percaya kepada Tuhan, tidak kira dia seorang Muslim, dia seorang Kristian, Buddha, Hindu dan sebagainya. Kita kena ingat sekarang ini Tuhan tengah menguji kita. Tengah menguji kita untuk kita menepani satu benda itu. Di selepas hujannya lebat, pasti akan ada timbul pelangi yang indah. Begitu juga dengan kita. Hidup biar berbudi, hidup biar berjasa. Jadilah orang yang berguna pada masyarakat, yang membantu masyarakat. Jangan kita menjadi seorang yang banyak memberi alasan dan dalil-dalil, tapi jadilah seorang yang boleh berguna dalam apa jua perkara yang boleh memberi manfaat pada orang lain. Yang paling penting itu dia. Niatnya kena betul. Dan rakyat Malaysia, marilah kita sama-sama, kita kena ingat kita sedang diuji, inilah masanya untuk kita bersatu padu, dan kita kena ingat Tuhan kata dia takkan uji kita kalau di luar kemampuan kita. Tuhan akan uji kita mengikut kemampuan kita, dan pada sangat-sangat yakin rakyat Malaysia mampu menahan ujian-ujian ini. InsyaAllah dalam masa terdekat, bila selesai semua ini, kita akan menikmati satu keadaan yang indah macam Pak Din cakap tadi, selepas hujannya lebat pasti akan timbul pelangi yang indah, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi kepada Tuan Haji Sabaruddin bin Yub Hamzah, Ahli Jawatankuasa Tertinggi Akrab Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Alhamdulillah, insyaAllah sekiranya ada kesempatan kita berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Jadi saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada salah dan silap sepanjang sesi kali ini. Jadi saya akan tamatkan sesi singgah sembang Majlis Akrab Kebangsaan siri ke-14 tahun 2021 dengan memetik kata-kata daripada almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, bapa kemerdekaan negara. Kemerdekaan ibarat obor yang menyala. Marilah kita julang obor ini setinggi-tingginya dengan bangga supaya cahayanya menerangi sekitar alam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Cik Rozilia. Silakan Cik Ros.
Mana dia Cik Ros kita ni? Hai, sorry. Bos masuk office. Chief masuk office. Okay, terima kasih kepada penonton live stream untuk Singgah Semang pada hari ini. Untuk siri ke-14. Bagi yang tidak sempat menonton untuk live stream pada hari ini, it's okay, this is a recorded live stream. Boleh ditonton pada bila-bila masa dan jutaan terima kasih diucapkan kepada Kementerian Komunikasi Multimedia Malaysia dengan kerjasama with Majlis Akad Kebangsaan hari ini untuk SSM siri ke-12. Kita disajikan dengan panel dan moderator yang hebat. Terima kasih semua. Terima kasih juga kepada Puan Shida yang merupakan pegawai psikologi yang memperkenalkan WhatsApp Encik Afendi. Cakap kita orang ada slot. Thanks a lot. So kalau ada lagi perkongsian majlis ilmu yang ingin dikongsikan, dialu-alukan kepada mana-mana juga ahli akrab daripada mana-mana kementerian ingin berkongsi juga apa-apa ilmu yang berkaitan dengan psikologi, motivasi atau apa-apa saja yang memberi kebaikan kepada semua penonton live stream untuk SSM siri ke-14, dialu-alukan kontak Sekretariat Majlis Akad Kebangsaan Encik Afendi atau saya. Sampai kita berjumpa lagi untuk SSM untuk episod yang seterusnya. Terima kasih dan selamat Hari Merdeka yang ke-64 Tuan Haji Sabarudin dan Tuan Irwan. Thank you semua. Jumpa lagi next Jumpa lagi. lagi. Bye.